Selamat datang ke channel Cikgu Mendel. Dalam video ni kita akan buat ulang kaji sedikit tentang unit 12 mesin. Okay. Jadi mesin, kita ada mesin ringkas dan kita juga ada mesin kompleks. Ringkas tu maksudnya apa? Ringkas tu dia mudah. Dia tak terlalu susah dan dia tak terlalu banyak sangat. Jadi kalau kompleks ni dia susah lah dan dia banyak. Dia detail, dia ada banyak perkara yang ada dalam mesin kompleks tu. Itu yang paling mudah sekali cikgu nak terangkan kepada kamu. Kita pergi dulu kepada mesin ringkas. Mesin ringkas ialah alat membolehkan kita melakukan kerja dengan mudah dan cepat. Jadi maksudnya dia alat yang akan bantu kita memudahkan kerja kita. Okay? Sebagai contoh, kita nak angkat sesuatu benda ni berat. Macam mana lah nak angkat berat ni kan, kita tak mampu nak angkat. Jadi kita gunakan konsep mesin ringkas ni untuk tolong kita angkat benda yang berat tu. Ataupun kita nak pergi ke sesuatu tempat jauh. Macam mana kita nak cepatkan kita punya perjalanan, pergerakan kita supaya kita dapat sampai ke tempat tu dengan lebih cepat. Ataupun kita nak buat sesuatu perkara lah, tapi perkara tu susah nak dilakukan. Jadi, ada mesin ringkas ni akan bantu kita mudahkan kerja kita. Jadi, dia ada beberapa jenis mesin ringkas, konsep yang kamu kena faham, yang digunakan oleh seluruh manusia di muka bumi inilah. Kita ada satah condong. Satah condong, permukaan yang dicondongkan. Beban lebih mudah untuk dinaikkan. Satah condong curam, daya akan lebih besar. Jadi kalau satah condong tu dia curam, dia curam sangat, susahlah kita nak angkatkan sesuatu untuk bergerak di atas satah tu. Kalau dia kurang curam, lagi mudah kita nak golekkan sesuatu tu melalui satah condong tu. Jadi untuk bantu naik turun objek berat, contoh aplikasi adalah tangga. Jadi tangga kalau dia curam, dia curam. Tangga tu dia curam. Macam mana tangga? Okey, tangga dia curam. Dia curam macam ni. Susah tak nak naik. Berbanding dengan tangga yang landai macam ni. Ni senang sikit lah nak naik. Berbanding dia curam macam ni, bahaya sedikit. Boleh ya? Cikgu padam ni. Kemudian kita ada satah condong, contohnya yang ini. Ada pakcik ni. Pakcik ni dia nak golekkan tong gas ni masuk ke dalam bahagian belakang lori. Jadi dia ada guna satah condong. Senanglah dia nak tolak. Seterusnya kita ada skru. Skru guna asas satah condong. Jadi dia akan guna asas satah condong lah. Terdiri daripada satah condong berlingkar yang dipanggil sebagai berbenang. Okay, kat sini kita ada satah condong, konsep satah condong lah. Kemudian dia ada berlingkar. Dia berlingkar, dia guna, ada nama dia sebagai berbenang. Jadi bila kamu putar dia tu, dia akan cucuk pada kayu tu, menyebabkan dia masuk ke dalam kayu tu. Okay, untuk kamu buat sesuatu terhadap kayu tu lah. Kepala skru diputar untuk masukkan skru ke dalam nut ataupun ke dalam kayu lah, atau ke dinding ke kan. Jadi dinding tu selalunya orang drill dulu, lepas tu kamu letak yang plastik gitu. Cikgu nak tunjuk pun cikgu nak kena cari pula nanti, jadi panjang pula video ni. Okay, digunakan untuk cantum ketat dua keping objek. Ada juga aplikasi kita ada skru lah. Yang ni skru. Okey, yang ni pun sama juga, dimasukkan. Okey, dimasukkan pada dua keping. Dua keping ni dia nak cantum sekali, dia guna. Okey, masuk. Jadi dia boleh ikatlah dua objek tu. Seterusnya, ni apek G. Kalau siapa yang tak tahu apek G, ni apek G lah. Jadi dia ada guna satah condong punya konsep, tapi kita panggil dia sebagai skru. Kemudian kita ada baji. Jadi baji ni mesin ringkas yang ada satu atau dua
Okey, satah condong yang tajam. Satu-satu ni satu sajalah. Cikgu ni terlebih dua pula kan. Mesin ringkas yang ada satu atau dua satah condong yang tajam. Jadi contohnya kat sini kita ada kapak. Jadi dekat kapak ni, kau nampak sini dia ada satah condong. Condong yang tajam di situ, dan bila kamu hentak pada sesuatu dia akan potong bahagian tu. Jadi contohnya macam yang ini, tukang kayu ni dia akan potong pokok ni lah gunakan kapak tu. Jadi dia adalah mesin ringkas yang mana, cikgu ulang balik sini, yang mana yang ada satu atau dua satah condong yang tajam. Jadi dia ada satah condong yang tajam. Guna dia untuk pisah, potong, gerak, pegang, henti objek. Ya, dia ada bahagian tu lah yang akan gerak, pegang dan hentikan objek. Ini baji, ya, baji. Jadi kegunaan dia lah. Jadi baji memisahkan, memotong atau menggerakkan, memegang atau memberhentikan objek. Jadi semua tu adalah fungsi baji. Ini cikgu ambil daripada buku rujukan cikgu ni lah. Jadi dia terang macam tu kan. Contohnya kita ada kapak, pahat, penyedal pintu. Jadi sini ada pahat. Okey, pahat. Sini ada sendal pintu. Kita ulang sekali lagi apa maksud dia. Baji kegunaan dia untuk pisah atau potong kapak tadi contohnya lah, untuk pisah dan potong. Untuk gerak, pegang. Jadi kita ada pahat tu, kita boleh gerak dan pegang. Kemudian untuk hentikan objek, kita ada sendal pintu ni yang boleh hentikan objek. Dia guna konsep baji. Cikgu batuk, jadi mungkin terganggu sikit, cikgu minta maaf lah. Kemudian tuas, kita ada tuas, mesin ringkas bantu kerja dengan mudah. Terdiri daripada sebatang rod kukuh yang bergerak pada satu titik tetap. Okay, kita ada tuas. Jadi tuas ni yang inilah. Dia kata apa? Mesin ringkas bantu kerja untuk dengan mudah. Dia ada sebatang rod kayu yang bergerak pada satu titik tetap. Batang rod kayu bergerak pada satu titik tetap. Dia terdiri daripada 3 bahagian, iaitu beban, daya, fulcrum. Jadi yang titik tetap kita sebut ni, titik tetap ni adalah fulcrum. Fulcrum tu adalah titik tetap. Jadi kat mana tu? Ini. Contohnya kamu nak gerakkan beban tu. Jadi sini beban lah. Cikgu buat warna apa? Ini beban. Sini beban besar sangat. Beban. Kemudian ni titik tetap dia, fulcrum, titik tetap. Titik tetap. Kemudian kamu gunakan daya dekat tangan kamu. Jadi kamu tolak beban tu untuk beban tu digerakkan ke tempat lain lah. Jadi daya kecil jika titik lebih jauh daripada fulcrum. Okey, daya kecil jika titik lebih jauh daripada fulcrum. Okey, daya kecil apabila titik lebih jauh daripada fulcrum. Jadi bila kamu panjangkan sini ni panjang, sebelah sana ni panjang, semakin panjang antara daya dengan fulcrum, semakin kurang sebenarnya daya yang diperlukan untuk gerakkan beban tu. Sekali lagi cikgu ulang, semakin panjang ni, panjang daya ni, daya daripada daya ke titik tetap fulcrum ni, semakin kurang kamu perlukan daya untuk tolak, untuk gerakkan batu besar ni. Boleh ya? Itu maksud dia lah. Daya kecil jika titik lebih jauh daripada fulcrum.
Sekejap cikgu tengok dalam nota ni ditulis apa lagi. Itulah. Beban akan mudah diangkat jika fulcrum dekat dengan beban. Jadi, beban akan mudah diangkat jika fulcrum dekat dengan beban. Daya jauh dari fulcrum. Ni cikgu dah terang tadi apa yang berlaku dekat gambar ni. Jadi, daya dengan fulcrum tu kena jauh. Jadi, bila dia jauh, dia akan mudahkan untuk kita gerakkan beban. Manakala untuk fulcrum pula, dia kena dekat dengan beban. Jadi, bila dekat dengan beban, dia akan kurang daya yang akan dikenakan. Jadi, contohnya kita ada kereta sorong, pemecah buah keras, penyepit ais. Jadi, kita ada kereta sorong di sini, penyepit ais, pemecah buah keras. Seterusnya ada roda dan gandar. Mesin ringkas terdiri daripada roda dipasang pada sebatang rod dipanggil ganda. Okay. Ganda turut berputar apabila roda berputar serentak pada putaran yang sama. Daya dapat dikurangkan jika saiz roda besar daripada ganda. Arah gerakan daya bertentangan dengan arah gerakan beban. Jarak pusingan daya lebih banyak daripada jarak gerakan beban. Jadi aplikasinya, contoh kita ada pilih air, pemutar skru, penimbah air perigi. Jadi cikgu besarkan ni supaya nanti sana cut paste. Okey, kita tengok. Kita ada roda. Ini roda. Kemudian kita ada gandar. Kemudian ini beban. Sini dah. Ya. Kita ulang sekali lagi. Ulang ni nak bagi faham lah. Mesin ringkas. Mesin ringkas. Oh, ni lah. Okey, mesin ringkas terdiri daripada roda. Kita ada roda ni. Okey. Cikgu padam ni. Dia ada roda dipasang pada sebatang rod. Okey, dipasang pada sebatang rod dipanggil sebagai ganda. Jadi ini ganda. Ini ganda. Dipasang pada sebatang rod dipanggil sebagai ganda. Ganda turut berputar apabila roda berputar. Ganda turut berputar apabila roda berputar. Jadi ganda ni dia turut berputar apabila roda putar. Jadi sekali lagi, ganda turut berputar apabila roda berputar. Jadi bila daya ni dikenakan, roda ni akan berputar. Jadi bila roda ni berputar, ganda pun akan berputar, beban ni akan dinaikkan. Sekali lagi ya. Daya ni akan ditarik menyebabkan roda ni berputar. Apabila roda ni berputar, dia akan menyebabkan ganda ni pun berputar. Dan beban akan naik ke arah pergerakan. Jadi, berputar serentak pada putaran yang sama. Daya dapat dikurangkan jika saiz roda besar dari ganda. Kalau saiz roda ni besar, nampak tak roda tu besar kan? Ganda ni dia kecil. Jadi, kita dapat kurangkan daya ni. Jadi, kita tak perlu nak angkat dalam keadaan yang susah. Jadi semakin besar roda tu, semakin kecil ganda ni, semakin mudah kita nak angkat beban. Boleh ya? Arah gerakan daya bertentang dengan arah gerakan beban. Jadi kita tarik ke sini, dia naik ke sebelah sana. Cikgu padam yang lain-lain ni. Apa maksud dia? Kita tarik dia sebelah sini kan, daya kita tarik sebelah sini, tapi arah beban dia naik sebelah atas. Cikgu ulang sekali lagi.
daya kita tarik ke bawah ni, arah beban dia akan naik. Nampak tak dia bertentang? Jadi dia bertentang dengan arah gerakan beban. Jarak pusingan daya lebih banyak daripada jarak gerakan beban. Jarak pusingan daya lebih banyak daripada jarak gerakan beban. Jadi aplikasi kita ada pilih air, memutar skru, penimba air perigi. Kemudian ada takal. Takal adalah mesin ringkas terdiri daripada satu roda beralur bergerak bebas. Roda itu gerak tali yang dililit. Jadi ada tali yang dililit akan menyebabkan tali itu bergeraklah. Nanti kita tengok pada gambar yang cikgu ada buat ni. Bukan buat lah, cikgu ambil daripada buku lah. Digunakan untuk angkat, turun, naik beban secara tegak. Aplikasi dia adalah penimba air perigi, bendera tiang. Jadi contohnya kat sini lah. Jadi dia ada takal kejap. Okey, takal. Tak ada pula gambar takal kat dalam ni ya. Cikgu lukis lah takal. Ni boleh ya. Jadi satu roda beralur bergerak bebas. Jadi ini roda. Yang ni tali lah. Okey, jadi maksudnya kita tarik kat sini, dia akan tarik sebelah sana. Jadi roda itu gerak pada tali yang dililit. Dia adalah untuk angkat, turun, naik beban secara tegak. Tak susah sangat lah, macam kat bendera tiang, bendera tu kan, kita tarik tali satu, dia akan angkat bendera tu naik ke atas. Dekat hujung tu sebenarnya, dekat hujung tempat dia berputar tu ada roda tu. Itu kita panggil sebagai takal. Roda tu akan beralur, dia akan bergerak bebas apabila kita tarik tali itu. Cikgu lupa pula nak ambil gambar kat sini. Tak apalah ya. Kamu buka lah buku teks kamu, tengok macam mana. Kemudian gear. Mesin ringkas terdiri daripada roda-roda bergigi, memudahkan dan mempercepatkan putaran objek. Gear besar putar arah jam, gear kecil akan lawan arah jam. Gear kecil putar lebih cepat. Jadi gear kecil akan putar lebih cepat berbanding dengan gear besar. Boleh disambung dengan seutas rantai. Aplikasi dia ada pada jam tangan, basikal. Kebaikan dia, objek berputar lebih cepat, arah objek dapat diubah, daya kecil gerak daya besar. Jadi kita ada kat sini, kita ada roda bergigi. Jadi roda bergigi ni ada roda bergigi besar, ada roda bergigi kecil. Roda bergigi besar, roda bergigi kecil ni, roda bergigi kecil ni bila dia arah lawan jam, satu lagi roda bergigi besar tu arah pusingan jam, dia mesti terbalik. Dan kemudian roda bergigi kecil ni akan bergerak lebih cepat, berputar lebih cepat berbanding dengan roda bergigi besar. Digunakan dekat mana? Dekat basikal. Jadi dia ada rantai di basikal tu lah. Seterusnya kita ada mesin kompleks. Menggunakan dua atau lebih mesin ringkas. Jadi apa mesin kompleks? Dia guna apa yang ada dekat mesin ringkas tu untuk dia tambah baik lagi teknologi yang ada lah, kemudahan yang ada supaya nanti lagi mudah kepada manusia. Jadi kerja lebih mudah dan lebih cepat. Jadi dia nak lagi cepat, dia nak lagi mudah. Dah sebelum ni dah mudah dah guna konsep yang mesin ringkas tu. Tapi dia cantum lagi antara satu mesin ringkas dengan satu mesin ringkas lebih daripada dua atau lebih untuk dia lagi mudahkan kerja. Contohnya kita ada kereta sorong. Kereta sorong dia gunakan mesin ringkas tua, mesin ringkas tuas, tua pula kan. Roda dan gandar. Okey, ada roda dan gandar pemegang. Kemudian ada fulcrum pada roda, sokong berat atasnya. Crane dengan crane. Okey, crane. Fungsi mesin ringkas takal. Okey, dia akan tarik tali ya, lilit takal. Skru, dia ada guna konsep skru juga, cantum komponen crane.
Kegunaan dia untuk angkat objek kilang, tempat pembinaan, muat munggah barang di kapal dan dermaga. Kapal di dermaga. Dekat airport, dekat pelabuhan. Pelabuhan yang laut ni bukan airport lah, pelabuhan laut ni, pelabuhan. Jadi dia akan angkut objek-objek yang berat ni. Dalam buku teks ada. Kemudian ada basikal. Mesin kompleks guna 2 gear berlainan saiz untuk gerak. Jadi basikal kayuh, gear saiz besar berputar, gear saiz kecil juga berputar. Itu adalah contoh yang ada dalam kamu punya silibus. Kemudian mesin lestari. Lestari tu lebih kurang kepada dia akan kekal lama. Jadi dia akan bagus untuk manusia. Jadi kita tak perlu beli dia banyak kali. Dia akan tahan lama. Jadi dia tidak mudah rosak. Benda-benda yang tidak mudah rosak akan lestari lah. Tahan lama, menguntungkan, tidak buruk kepada alam sekitar dan mudah dan selamat digunakan. Jadi ini adalah mesin. Cikgu harap kamu faham lah tentang mesin ni. Ini ulang kaji sajalah sebenarnya. Sebenarnya yang betul-betul kamu kena dengar cikgu kat sekolah ajar macam mana. Kemudian untuk fahamkan lagi, kuatkan lagi, bolehlah tengok video cikgu ni. Kalau tengok pun tak apa, tak ada masalah.